Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang menonton video ni. InsyaAllah ada. Nama aku kenalkan, Syaf. Aku berusia 27 tahun dan inilah channel baru aku yang aku namakan Kita Membaca. Jadi tujuan untuk aku bina channel ni adalah untuk aku untuk projek peribadi aku sendirilah, iaitu projek membaca semula buku-buku yang aku telah ada. Instead of aku beli baru, tapi buku yang sedia ada pun aku belum dapat menguasai lagi ilmu-ilmu dalam kandungan dia. Jadi aku boleh cakap yang buku kat mana buku tu? Buku dia dekat sebelah sini. Ni buku ni aku boleh kata 2019 onwards. 2019 onwards, tapi ada juga buku-buku yang lama, 1-2 daripada rak almari rumah mak aku. Ya, tapi buku-buku tu semua aku tak bawa-bawa sebab ini rumah aku yang baru, aku sendiri-sendiri sebab aku dah dewasa. Jadi buku waktu aku membesar, aku tinggalkanlah kat rumah kampung aku. Jadi waktu 2019 onwards adalah pada tempoh aku sudah mendewasa, bekerja sendiri, tinggal pun sendiri. Jadi kalau korang boleh tengok, ni je lah buku yang aku ada. Instead of buku yang menggunung ganang, tapi ini je lah yang buku yang aku ada secara peribadi yang aku telah simpan 2019 onwards. Ada lagi tapi aku tak tahu, mungkin ada yang hilang kot. Ni je aku yang dapat simpan sebab aku pindah ni dalam 2-3 kali juga aku pindah rumah. Jadi projek yang lepas aku dah baca projek ni, lepas aku dah mulakan projek ni, projek untuk membaca semula buku-buku yang telah ada ni, apa yang aku nak buat? Apa yang aku nak buat adalah dalam channel ni aku nak ceritakan satu buku, secara aku nak ceritakan quick synopsis. Aku nak menceritakan semula isi kandungan apa yang telah aku baca pada buku-buku yang inilah. Dan tapi aku tak baca lagi. Ini pengenalan saja. Tapi maybe aku nak kenalkan buku ini semua secara quick intro lah, dengan ingatan yang aku masih ingat setelah apa yang aku dah baca buku ni pada waktu dahulu. Tapi video-video yang akan datang adalah video yang secara teliti, video yang secara terperinci, yang lebih kepada kejelasan dia lebih jelas, lebih teliti, lebih padat, lebih terbarulah. Sebab aku nak mulakan projek tu kan, aku nak baca, aku nak menceritakan semula kepada korang video-video yang bukan ini, video yang selain inilah yang akan datang insyaAllah. Satu video ataupun 2 video untuk satu buku. Tapi untuk pada waktu video ni, kali ni aku nak menceritakan secara quick synopsis apa buku, tajuk buku, penulis dia, dan quick synopsis dengan kadar ingatan yang aku masih ingat pada waktu sekarang ni. Aku tanpa buang masa, aku mulakan. Buku yang pertama yang aku nak kenalkan, buku yang aku ada adalah buku Hamka. Penulis Hamka, Falsafah Ketuhanan. Berhabuklah kalau kau tengok kat sini, buku-buku ni memang aku dah lama tak sentuh. Termasuk buku ni. Tapi buku ni adalah buku yang paling latest aku dah beli pada 2022 di PWTC. Penulis dia Hamka, tajuk dia Falsafah Ketuhanan. Tak kata ni consider nipis untuk aku rasa. Untuk orang yang minat membaca, aku rasa ni buku yang consider nipis lah. Jadi Falsafah Ketuhanan ni, apa yang aku dah baca adalah macam mana aku nak ceritakan daripada mulanya. Buku Falsafah Ketuhanan ni memang berpandukan Al-Quran lah. Hamka, pengisian dia ambil daripada Al-Quran dan dia terjemahkan di atas pemahaman beliau sendiri. Jadi actually aku baca buku ni dalam baru 4-5 bab, and then aku stop macam tu je, aku tak habiskan pun. That's why aku rasa aku wajib habiskan buku ni, sebab buku ni baru sangat aku beli, tapi aku stop dalam 2-3 bulan, aku tak habiskan. So kalau dalam projek pertama aku ni, buku ni lah pertama yang aku nak kena habiskan untuk aku cerita balik dekat korang. Hamka. Aku rasa buku-buku yang selain ni memang semua aku dah habiskan lah. Buku Hamka lagi seterusnya yang aku ada adalah Dari Lembah Cita-Cita Pendoman Penjuangan Anak Muda. Ini memang consider nipis juga. Dalam berapa muka surat dia ada? Dalam 93 macam tu. 93 je. 94 dah sekali.
So buku ni dari Lembah Cita-Cita, penulisnya Hamka. Buku Hamka yang kedua aku ada buat masa sekarang ni, untuk character development jugalah. Buku ni apa yang aku ada. Okay, tak ada apa aku nak ceritakan kot. Aku nak quick intro saja. Okay, seterusnya Hamka lagi. Buku ni aku dah habis baca. Aku beli buku ni, okay, Peribadi Hebat, nama tajuk dia. Dan buku ni aku beli pada tahun 2021. Buku Hamka yang pertama aku beli melalui Shopee. Murah je, dalam berapa apa tak, aku rasa RM15 ke RM20 aku rasa paling mahal. Dan buku-buku Hamka, buku ketiga-tiga buku Hamka yang aku ada ni, dia ni menulis dalam bahasa Indonesia yang kuno, agak tradisional, tapi penulisan dia agak boleh difahami oleh orang Melayu seperti kita. Tapi kan yang aku notice, bila aku baca tulisan orang Indonesia pada waktu sekarang ni, aku tak boleh nak faham. Boleh nak faham, tapi dia agak pekat. Kalau aku baca balik perkataan tulisan-tulisan orang Indonesia pada waktu sekarang ni, aku pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau buku-buku Hamka ni, dia ni kan, beliau ni orang Indonesia, tapi kalau aku baca buku dia, apa yang aku baca, apa yang aku faham, macam seolah-olah aku membaca penulis ni orang Melayu kita, bukannya orang Indonesia. Jadi aku tak faham lagi apa perbezaan Indonesia waktu ketika dahulu zaman 50-an dengan Indonesia zaman era pada 2024 ni lah. Apa perbezaannya? Kenapa bahasa mereka makin pekat, tulisan mereka makin pekat, tapi tulisan waktu 50-an diorang boleh difahami oleh orang Melayu seperti kita. Okay, seterusnya buku okay. Tahu tak buku apa ni? Kalau korang minat reformis, korang tahu lah siapa dia. Nama dia Zakbar, penulis dia. Tajuk dia adalah Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. Dia ni reformis lah, sama macam Hamka. Hamka ni reformis, pergerakan anak muda di Indonesia. Agak orang Indonesia pada waktu dulu, diorang ni okay, agak selit sikit lah aku baca. Tiba-tiba berbalik pada Hamka kan. Hamka ni kalau pengenalan dia adalah orang Indonesia ni agak tak berapa nak suka dengan dia lah, orang Indonesia tua waktu tu. Sebab Hamka ni bawa pergerakan pemahaman muda, dan dia pun menulis tulisan yang menentang adat-adat dia yang bercanggah dengan sunnah dan Al-Quran. Dan dia ni penggerak reformis lah, reformis Nusantara, tapi diidolakan bukan setakat saja di Indonesia, tapi di Malaysia pun Hamka sangat famous. Sehingga kan rapatnya hubungan Hamka dengan Malaysia ni, dia ada tulis satu buku, Teguran Suci buat Mufti Johor. Macam mana entah Hamka ni dia boleh tahu pergerakan agama di Malaysia. Okay, seterusnya reformis yang seterusnya yang aku cakap tadi, Zakbar. Zakbar ni, okay, pengenalan buku ni yang aku faham, buku yang bertajuk Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri ni, dia ni di-ban. Buku ni di-ban pada 5 tahun selepas buku ni ditulis. Ya ke? Aku lupa. Sebab dah lama dah buku ni aku habis. Buku ni aku beli 2021. Tapi aku boleh ingat buku ni di-ban lah pada hayat Zakbar. And then pada selepas kematian beliau, Zakbar, pada setiap dalam tempoh beberapa tahun, buku ni diambil alih oleh Dewan Bahasa Pustaka, dan diterbitkan, diperbaharui dan juga dikeluarkan secara edarkan kepada masyarakat seperti kita dan bertahan sehingga kini. Jadi kalau korang tahu, kebanyakannya orang pejuang-pejuang reformis ni macam Zakbar, Hamka, lagi siapa, Hang Tuah, Hang Jebat, lagi yang Pahang tu siapa cerita dia tu lupa. Kalau pejuang-pejuang reformis ni, kebanyakannya hasil mereka yang keluarkan tu kekal sehingga kini, sangat kekal lah. Itu nak menunjukkan yang keikhlasan dalam perjuangan ni. Pada waktu yang dia berjuang tu memang sangat perik, tapi hasil yang Tuhan bagi, kesan dia
kesan perjuangan tu sehingga ke hari inilah. Dan buku ni dia, aku boleh kata buku Zakbar dan Hamka ni, dia ni tidak ditelan zaman. Buku yang aku boleh cakap, tulisan dua orang tokoh ni tulisan yang tidak ditelan zaman dan boleh diguna pakai sehingga bila-bila. Reformis kan, bawa perubahan. Jadi bila kita bawa perubahan ni, insya-Allah lah dengan keberkatan tu boleh diguna sampai bila-bila. Jadi apa buku seterusnya aku ada? Unite Me, Destroy Me and Fracture Me. Penulis dia Tahira Mafi. Pernah dinobatkan sebagai New York Times Best Selling Author. Aku beli buku ni kat MPH RM32.90 pada tahun 2014. 2014 ni masa aku tingkatan 5 lah aku beli buku ni. Buku ni aku ambil balik dekat rak buku rumah mak aku. Sebab aku hari tu nak baca balik tapi tak ada masa sebab entahlah, aku ambil balik buku ni sebab nak baca balik tapi tak sempat. Sampai sekarang tak sempat lagi. Tapi insya-Allah dengan projek baru aku, dengan channel baru aku nak mulakan satu video, satu buku. Tapi bukan video ni lah. Kalau korang tengok ni, kulit dia sangat kuning sebab dah bertahun-tahun dah. Aku rasa 2014, sekarang tahun ni 2024, 10 tahun dah buku ni. Buku yang seterusnya apa yang aku ada? Namanya Solat Mudah Lagi Sunnah. Penulis dia Prof. Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Dia chop kat sini perbandingan 4 mazhab, Q&A. Kalau korang kenal lah, dia ni kalau aku nak bagi sedikit intro tentang siapa penulis dia ni ada PhD dalam bidang hadis. Dia ni lulusan Jordan dalam bahagian hadis. Degree dia, master dia, PhD dia, aku kurang ingat. Tapi yang aku ingat master PhD dia ni dalam bidang PhD dia ni dalam bidang hadis. Dia ni dulu pensyarah dekat University UPSI Tanjung Malim. Tempat aku ni lah belajar. Aku tak belajar kat UPSI, aku belajar kat Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Berak, sebelah je Tanjung Malim. Dia ni dulu mengajar kat Tanjung Malim tapi tak pernah tersempak pun. Aku banyak tengok video dia kat YouTube je. So dia ni apa dia buat sekarang? Dia ni jadi rektor dekat University kat Perlis lah. Universiti kat Perlis, dan job kedua dia adalah menjadi salah seorang ahli jawatan kuasa Mufti Perlis yang mengeluarkan fatwa agama ni lah, yang berkaitan halal haram, semua hukum harus apa semua lagi lah. Jadi buku ni buku ni berkenaan dengan ibadat solat kita. Dia bukanlah cerita fiction dan fiction apa semua ni. Buku ni memang akan, aku rasa insya-Allah lah akan berkekalan sampai bila-bila untuk aku. Sebab buku ni adalah panduan. Dia bukan buku cerita, buku ni panduan untuk aku mengamalkan solat yang mudah untuk orang awam seperti aku, tapi dia sunnah. Mudah tapi sunnah dan bukan bid'ah. Bukan bid'ah yang penting. Buku seterusnya adalah akhlak, keluhuran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis dia Dr. Ahmad Muhammad Alufi. Ni kulit buku dia lah hijau yang agak tradisional sikit. Aku rasa aku pun jarang nampak jenis hijau macam ni zaman sekarang ni. Buku ni aku beli 2019, tapi aku percaya buku ni dikeluarkan bukan tahun 2019. Tahun tak bila lah, aku rasa tahun lama ni. Cuma waktu aku beli ni dekat PKNS 2019 dapat offer lagi, sebab buku ni pun maybe tak laku berapa kot. Tapi aku tertarik dengan dia punya tajuk Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ni dia bukanlah buku penceritaan ataupun sirah. Buku ni adalah pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih lagi tulen, bukannya bid'ah, bukannya daif ataupun palsu. Jadi hadis-hadis yang sahih tersebut dibukukan di buku ini. Hadis sahih yang berkaitan dengan akhlak dibukukan pada buku ini. Aku rasa tebal juga buku ni, dan menceritakan akhlak Nabi lah.
Dan buku ni aku boleh kata kalau nak baca secara tak teratur pun okey, sebab buku ni dia bukan pencertaan, buku ni tentang panduan untuk kita. Contoh kalau kita nampak tajuk ni best, kita bacalah sebab tak perlu teratur pun. Dan buku ni dia bukan pencertaan kan. Jadi aku tak tahu aku nak masukkan buku ni dalam projek membaca aku ke tak, sebab dia terlalu tebal. Aku rasa kalau aku baca ni mau seminggu ni. Untuk orang macam aku lah, seminggu ataupun 2 minggu memang lama lah. Tapi kalau insyaAllah kalau masuk dalam projek video aku, buku ni bukan yang terawal untuk aku mulakan. Mudah-mudahan dipermudahkan lah untuk aku habiskan semua buku yang aku ada. Okay, buku aku rasa bukan nak last but not least, The Subtle Art of Not Giving a Okay. Buku ni memang viral untuk peminat buku, pembaca tegar. Aku rasa korang kalau tak kenal buku ni memang bukanlah wajib untuk korang baca. Tapi buku ni viral, aku boleh kata viral sekitar tahun bila? Tahun 2020 entah. Tapi buku ni bukan aku. Buku ni aku beli tahun 2022. Tapi first aku notice buku ni pada tahun 2015, 14 macam tu. Siapa entah yang Reza Minhad, aku follow dia dan dia ada update dekat status Twitter dia. Dia type ada snap, dia upload and then dekat situ aku first time berhabuk gila buku ni. Aku pun dah lama tak sentuh buku ni. Dah yalah 2022 kan, lepas baca, lepas tu biar dia kat rak, tak baca lagi pun. Dan buku ni pun penceritaan, yes, buku ni tentang penceritaan. Dan benda ni, buku ni tak boleh dibaca secara tidak teratur lah. Buku ni kena baca secara teratur, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Sebab dia tak boleh macam tu lah, dia tak boleh tak teratur kan. Buku penceritaan memang macam tu kan. Tapi dia cerita penceritaan yang tidak melibatkan satu sosok tubuh. Dia penceritaan yang membina career development, character development. Kerana kalau yang aku boleh ingat lah dalam tentang buku ni, kita tak boleh nak obses dengan diri sendiri, macam tu lah. The world not involved around you. Okay, apa yang aku ada. Okay, buku kedua terakhir ni bukanlah buku sangat, tapi buku yang dia tujuh surah yang lazim, yang boleh diamalkan selepas solat. Surah pendek lah, seperti surah Az-Sajdah, surah Al-Kahfi, surah Yasin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Luqman, Al-Mulk. Surah yang aku boleh katakan wajib lah untuk kita amalkan. Tapi bukanlah tak amalkan tu berdosa, tapi dengan surah ni memang tak jadi masalah kalau kita nak amalkan selepas solat, sebab dia sangat pendek. Dan buku yang aku beli ni paling RM90 je, murah. Aku rasa aku beli ni 2019 rasanya, waktu tu di Perak, Kampar. Waktu tu ada pesta buku. Waktu tu aku tengah keluar jalan-jalan dekat Kampar kan. Aku sekolah, aku belajar kat Tanjung Malim, jadi selalu jalan-jalan kat Kampar. Jadi aku ingat lah aku beli buku tu 2019. Aku last kali ni zaman aku membesar dulu lah, sekolah menengah. Masih lagi ada dengan aku ambil daripada rumah mak aku. Tajuk dia Panduan Lengkap Ibadah Solat. Bukan percintaan pun lah, kena baca balik. Sebab apa aku kena ada buku ni? Sebab aku kena ingat balik sebab aku kena perbaharui balik solat aku kan. Kita ni kan banyak lupa apa yang kita tak amalkan, sebab nak mudahkan sangat. Jadi kalau ada apa yang aku rasa maybe aku khawatir, yang aku tak ingat, aku rasa aku tak confirm dengan perbuatan amalan aku tu, dan buku-buku ni yang aku buka untuk aku amalkan apa yang aku rasa aku dah lupa. Okay guys, itu saja. Ketemu lagi kita pada video seterusnya, insyaAllah. Jumpa lagi. Doakan aku supaya projek ni berjalan dengan lancar. Dan korang pun minta maaf kalau aku ada cara penyampaian aku ni kurang memuaskan, sebab ni video pertama aku, percubaan pertama aku, usaha pertama aku, dan semuanya barulah. Dan aku harap karakter aku, personality aku tu bersesuaian lah dengan korang, agar korang tak bosan dengan aku bercerita. Okay guys, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.